Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Pertama kalinya marilah sama-sama kita mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita mentaati segala perintah Allah taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengekalkan hidayah dalam diri kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita akan sambung pengajian kitab kita, iaitu tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana pengajian kitab kuliah bulanan ini hari Khamis, minggu yang kedua, 8 Oktober ni, iaitu untuk surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, di mana kita secara live ataupun secara dalam YouTube, kerana telah di daerah Kelang telah PKPD, maka alhamdulillah walaupun surau masjid ditutup, kita terus dapat menyambung pengajian kitab kita. Kita sambung pengajian kitab kita bagi yang ada kitab, iaitu kita masih lagi membicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala, iaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam Islam. Firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Surah Al-Imran ayat 102. Baik, sambungan pada muka surat yang ke-231. Qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Berkata pengarang kitab, Al-Khurafa'ur Rashidun juga saling mewasiatkan takwa di antara mereka. Khulafa ar-Rashidun ni maksudnya 4 khalifah, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali karramallahu wajhah. Sesama khalifah ini mereka mewasiatkan takwa sesama mereka. Walaupun mereka ini Khulafa ar-Rashidun ni, maknanya dari segi martabat mereka, dari segi keimanan mereka, dari segi keyakinan mereka, tuan-tuan, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mana jika nak dibandingkan takwa mereka, iman mereka dengan kita, jauhlah. Tetapi sesama mereka tetap mewasiatkan takwa sama mereka. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq yang mewasiatkan takwa kepada Umar Al-Khattab ketika dia ingin menjadi khalifah penggantinya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mewasiatkan kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu agar Umar ini bertakwa kepada Allah, kerana Umar ini akan menggantikan, akan mengambil alih jawatan khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sambil berkata, Abu Bakar ni berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, aku memanggilmu kerana suatu perkara yang memenatkan bagi sesiapa sahaja yang memegangnya. Kata Abu Bakar kepada Umar radhiyallahu anhuma, aku ini memanggil kamu dan mewasiatkan kepada kamu, iaitu jawatan. Jawatan yang mana jawatan ini sesuatu yang memenatkan bagi siapa saja yang memegangnya. Maksudnya jawatannya adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu, aku memanggil kamu iaitu tentang suatu perkara yang akan memenatkan bagi siapa yang memegangnya, iaitu memegang apa? Memegang jawatan. Sebab itu jawatan ni satu amanah daripada Allah SWT. Tak payahlah kita tuan-tuan sibuk nakkan jawatan. Melainkan jika kita mendapat jawatan itu,
dikurniakan oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk memegang apa jua jabatan, sebesar-besar jawatan, sekecil-kecil jawatan, kita kena ingat bahawa ia merupakan amanah daripada Allah SWT. Tak kiralah pegang amanah apa, pegang amanah duit, pegang amanah apa saja tuan-tuan, diamanahkan, maka kita jangan mengkhianati. Kerana amanah ini, jawatan ini akan disoal oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Umar. Abu Bakar kata kepada Umar radhiyallahu anhuma, wahai Umar, takutlah kepada Allah. Wahai Umar, takutlah kepada Allah. Wahai Umar, jangan wahai Umar, takutlah kepada Allah. Wahai Umar, jangan dengan taat kepadanya. Maksud tuan-tuan, maka takutlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Umar, dengan taat kepadanya. Wahai Umar, kamu kena takut kepada Allah, iaitu dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan taatilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketakwaan kepadanya, kerana sesungguhnya takwa merupakan satu perkara yang harus dijaga. Masya Allah tuan-tuan, pesanan Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu, sesama khalifah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah redha pada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala telah redha pada mereka, wa radu an, dan mereka juga redha kepada Allah. Ketika Abu Bakar hampir wafat, beliau memanggil Umar radhiyallahu anhu sambil berkata, ketika mana Abu Bakar ini dia hampir wafat, dia memanggil Umar radhiyallahu anhu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wahai Umar, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki suatu amal, perbuatan di waktu siang dan tidak akan diterima di waktu malam, dan memiliki amal perbuatan di waktu malam dan tidak akan diterima di waktu siang, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak akan menerima ibadah sunat sehingga engkau menunaikan ibadah wajib. Maksudnya tuan-tuan, kita dalam hidup kita ni, kita dahulukan, kita utamakan ibadah yang wajib terlebih dahulu, barulah kita laksanakan ibadah sunat. Bagi orang yang banyak solat yang dia tinggalkan, yang luput, solat yang wajib, ibadah yang wajib, puasa yang wajib, sembahyang yang wajib, maka tuan-tuan, kalaulah seseorang tu dia tak ingat berapa banyak solat yang dia tinggalkan, maka dia selama mana hidup dia terus qada. Dia laksanakan ibadah yang wajib, kemudian dia qada, terus menerus qada. Jangan dia sibukkan dengan ibadah sunat, tetapi dia sibukkan qada dengan qada ibadah wajib yang dia tinggalkan. Contoh tuan-tuan, kalau semayang fardu, selepas semayang fardu, sebelum solat fardu, adanya ibadah sunat, panggil qabliyah sebelum, ba'diyah selepas, maka dia jangan sibuk dengan semayang sunat, qabliyah, ba'diyah sebelum selepas, tapi selepas semayang fardu, dia qada solat-solat yang telah banyak dia tinggalkan. Kalau dia tak tahu jumlah berapa banyak, maka dia terus menerus dengan qada semayang yang telah dia tinggalkan. Kalau sampai ajal dia belum habis lagi qada solat-solat yang telah dia tinggalkan, moga-moga Allah Ta'ala mengampun dia, kerana Allah Ta'ala itu maha pengampun. Yang penting dia ada usaha untuk qada semua, menggantikan semua ibadah-ibadah wajib yang telah dia tinggalkan. Abu Bakar juga pernah mewasiatkan takwa dalam khutbahnya. Biasa tuan-tuan, wasiat takwa ni dalam khutbah lah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Tuan-tuan, sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mentaati titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Maka dalam khutbah mewasiatkan takwa.
Itu salah satu rukun khutbah adalah mewasiatkan takwa. Abu Bakar juga pernah mewasiatkan takwa dalam khutbahnya. Dia selalu berkata dalam setiap khutbahnya, "Wahai manusia, sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kamu semua untuk bertakwa kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap urusan dan dalam segala situasi." Bertakwalah kepada Allah, tuan-tuan. Yang mana takwa kepada Allah yang Maha Agung dalam setiap urusan. Dalam apa kerja buat kita, tuan-tuan, takwa kepada Allah. Dalam kerja, dalam meniaga, dalam jual beli, dalam pinjaman, dalam apa jua urusan, takwa kepada Allah. Manusia ni kalau ada takwa, ada iman dalam hati dia, tuan-tuan, dia tidak berani, dia takut untuk melakukan perbuatan yang dicegah oleh Allah. Dan dia, tuan-tuan, akan melaksanakan, mengerjakan perintah Allah yang wajib, dia akan buat kerana ada takwa dalam hati dia. Dalam apa jua urusan, dalam segala situasi, dan sentiasa memegang kebenaran dalam perkara yang kamu sukai ataupun yang kamu semua benci. Jadi, tuan-tuan, pegang kebenaran walaupun kebenaran itu pahit bagi kita. Walaupun kebenaran itu pahit bagi kita, tuan-tuan, tetap kita berpegang. Berkata yang benar walaupun pahit. Pahit macam mana, tuan-tuan, yang dimuliakan oleh Allah SWT, tetap kita berkata yang benar. Agama yang hak, kebenaran itu adalah Islam. Kebenaran itu adalah Islam, tuan-tuan. Jadi pahit macam mana pun, tuan-tuan, perkara yang kita tak suka tapi ia merupakan perintah Allah, kita kena kerjakan, kita kena laksanakan. Sesuatu perkara yang kita suka, nafsu kita suka, tetapi Islam melarang, Allah mengharamkan, maka kita kena tinggalkan. Baik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu juga pernah berwasiat dengan takwa kepada para sahabat dan pengikutnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia juga mewasiatkan takwa kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kepada para pengikutnya. Dan Umar dan meletakkan wasiat takwa dalam pembukaan khutbahnya. Di dalam setiap pembukaan khutbah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia akan mulakan dengan takwa. Dia juga pernah berkhutbah pada satu hari yang mengandungi, bertakwalah kepada Allah dalam keadaan terang-terangan ataupun sembunyi. Kata Umar radhiyallahu anhu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi. Dalam keadaan sembunyi. Takwa pada Allah. Dalam keadaan terang, di khalayak ramai, takwa pada Allah. Ketika mana bersendirian, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan kebaikan. Kata Umar, buat kebaikan. Buat kebaikan sebanyak mungkin, dan buat kebaikan sebanyak mungkin. Jangan sekali-kali buat kejahatan. Dan cegahlah kemungkaran. Kata Umar radhiyallahu anhu, cegahlah kemungkaran. Ini satu kewajipan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mencegah dengan tangan dia. Jikalau dia tidak mampu dengan tangan, maka dengan lidahnya. Jikalau tidak mampu dengan lidah, dia benci, dia tidak redha kemungkaran. Ketika mana dia melihat kemungkaran dengan hati dia. Wadzalika adhaful iman. Itu iman yang paling lemah. Tak apalah, tuan-tuan, iman yang paling lemah pun tak apalah. Janji ada iman dalam kita, dalam diri kita, dalam hati kita. Jangan sampai kita ini selemah-lemah iman pun tak ada. Ini sangat teruklah. Sampai selemah-lemah iman pun tak ada. Selain itu, Umar mewasiatkan takwa dalam pidato dan suratnya dikirimkan kepada Panglima Amir
satu hari dia pernah menulis untuk anaknya Abdullah. Sayyidina Umar ni dia wasiatkan takwa ni kepada panglima, maknanya kepada panglima, iaitu ataupun kepada amir, ketua. Dia menulis surat kepada anaknya bernama Abdullah. Yang kita dengar tuan-tuan, nama Abdullah bin Umar, kita dengar ustaz-ustaz ceramah ataupun dalam kitab-kitab, Abdullah bin Umar. Abdullah ini adalah anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seperti berikut, amma ba'du. Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa pun yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan menjaganya. Sayyidina Umar menulis surat kepada anaknya bernama Abdullah. Kata Sayyidina Umar, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesiapa yang bertakwa kepada Allah Taala, maka Allah akan menjaga dia. Allah akan menjaga dia. Takwa kepada Allah, Allah akan menjaga dia. Begitu juga siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala akan memberi jalan keluar kepada dia daripada segala masalah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah Taala akan memberikan jalan keluar daripada kesulitan, daripada kesusahan, daripada apa jua masalah yang dia hadapi. Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mencukupkannya. Nak Allah Ta'ala cukupkan, nak Allah Subhanahu wa Ta'ala mencukupkan apa yang kita perlu dalam hidup kita ni. Kita takwa kepada Allah, Allah Ta'ala cukupkan rezeki kita, apa yang kita hajat, apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita ini, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa kepada Allah. Kunci dia takwa pada Allah. Tinggal segala larangan Allah, taati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mencukupkan kita. Kerana yang memberi rezeki kepada kita, yang mencukupkan kepada kita, yang kita bertawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesiapa yang memberikan pinjaman kepadanya, maka dia akan membalas. Siapa yang beri pinjaman? Beri pinjaman kepada Allah ni, maksud dia apa, tuan-tuan? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Pinjaman kepada Allah maksudnya kita infakkan harta kita ini, tuan-tuan, ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke rumah anak yatim ke, pusat tahfiz ke, di mana sahaja, tuan-tuan, kita, tuan-tuan, infak. Duit yang kita bagi, harta yang kita bagi ke jalan Allah itu, ia merupakan pinjaman kepada Allah, dan pasti Allah akan membalasnya. Jadikanlah takwa sebagai pembimbing bagi kedua-dua matamu. Kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, jadikan takwa ini, dia akan membimbing kedua-dua mata kita. Iaitu bila mana kita takwa pada Allah, mata kita tak akan melihat perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakkanlah kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana kedua-dua mata kita ini kita tak dapat jaga. Kita melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diharamkan oleh Allah kita lihat. Sokongan bagi amal perbuatanmu. Takwa ni, tuan-tuan, dia akan menyokong amal perbuatan. Allah berfirman, watazawwadu, berbekallah. Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekalan ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takwa ni akan menyokong kita, akan menjadikan kita istiqamah. Istiqamah kepada Allah. Qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, amantu billah,
beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian beristiqamah, konsisten beriman kepada Allah. Kemudian takwa ni penerang bagi hatimu. Takwa ni menjadi penerang bagi hati-hati manusia. Yang mana di hari akhirat kelak, ketika mana harta dan anak tidak lagi bermanfaat melainkan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tuan-tuan, la yanfa'u mal, tidak ada manfaat harta, wala banun, anak-anak, illa man atallaha biqalbin salim. Qalbin salim ni tuan-tuan maksud dia apa? Hati yang bersih, hati yang bersih daripada syirik, hati yang bersih daripada kesesatan, hati yang membawa iman yang sempurna, akidah yang benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tidak diterima suatu amal perbuatan tanpa disertai niat. Perbuatan ini tak akan diterima oleh Allah tuan-tuan tanpa niat. Sebab itu tuan, segala amal ibadah kita, segala kerja buat kita, apa jua yang kita lakukan tuan-tuan, niat kita untuk apa? Untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak ada ganjaran tanpa hisab dan tidak ada harta tanpa usaha. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu juga mewasiatkan takwa dalam khutbahnya. Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu juga mewasiatkan takwa dalam khutbahnya. Al-Hasan Al-Basri berkata, Uthman bin Affan pernah berkhutbah dengan memuji Allah, lalu berkata, khutbah ni terlebih dahulu memuji Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kami orang muslim. Wa razaqana minat thayyibat, dan memberikan kepada kami rezeki yang berkat, rezeki yang baik, rezeki yang halal. Sayyidina Uthman bin Affan pernah berkhutbah dengan memuji Allah SWT, lalu berkata, wahai manusia, sesungguhnya takwa kepada Allah adalah harta yang berharga. Kata Sayyidina Uthman, takwa ini merupakan harta yang berharga. Harta yang paling berharga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling bijak adalah orang yang melakukan kebaikan untuk dirinya dan melakukan amal perbuatan untuk simpanan sesudah mati. Orang yang bijak, orang yang cerdik ni siapa tuan-tuan? Iaitu orang yang melakukan kebaikan untuk diri dia. Siapa yang buat baik tuan-tuan untuk diri dia? Kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita taat perintah Allah Subhanahu wa taala, kita salat, kita puasa, kita bersedekah, kita berbuat baik tuan-tuan. Untuk siapa tuan-tuan? Untuk diri kita. Sebab itu bila mana kita melakukan dosa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim pada diri kami. Jikalau engkau tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk golongan orang-orang yang rugi. Maka kita buat amal. Orang yang bijak, orang yang pandai ni, dia buat amal untuk diri dia. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pandai adalah orang yang melakukan amal, perbuatan, maknanya menyiapkan bekalan untuk selepas mati. Itu di mana? Di akhirat sana. Dan melakukan perbuatan untuk simpanan sesudah mati. Tuan-tuan, selepas kita mati tuan-tuan, amalan-amalan inilah yang akan menolong kita. Contoh tuan-tuan, di dalam kubur, bacaan Al-Quran kita, puasa kita lah yang akan menjadi peguam bela kepada kita, yang akan membela kita, yang akan meminta kepada Allah, ya Allah, si fulan ini tidak tidur malam, dia menahan mata dia untuk membaca aku.
aku nak memberi syafaat kepada dia. Allah mengizinkan Al-Quran beri syafaat kepada orang yang membaca Al-Quran. Kemudian puasa juga meminta kepada Allah, ya Allah, aku nak memberi syafaat pertolongan kepada si fulan kerana dia sewaktu di dunia menahan lapar dan dahaga, menahan segala anggota tubuh badan di panca indera dia daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan, tidak mendengar perkara-perkara yang diharamkan, tidak bercakap perkara-perkara yang dilarang, hatinya tidak terdetik untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, diharamkan oleh Allah, maka Al-Quran dan juga puasa ini akan memberi syafaat pertolongan kepada orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran. Menggapai cahaya Allah untuk menyinari kegelapan kuburnya. Jadi tuan-tuan, orang yang di dunia ini dia melakukan amal soleh, dia mendapat cahaya pada hari kiamat. Orang yang berulang alik pergi ke masjid, tuan-tuan, di malam hari, di waktu subuh, di malam, waktu malam maghrib dan isyak gelap, dia akan mendapat cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Demikian pula Ali bin Abi Talib. Mana tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ajmain, keempat-empat mereka mewasiatkan takwa. Demikian pula Ali bin Abi Talib pernah berkhutbah dengan memberi wasiat takwa kepada para pengikutnya. Dia berkata, ketahuilah wahai hamba Allah, takwa adalah benteng yang kukuh. Kata Ali karramallahu wajhah, takwa adalah benteng yang kukuh. Takwa, iman yang ada dalam diri umat Islam ini, tuan-tuan. Apa sahaja, tuan-tuan, godaan, apa sahaja godaan, apa sahaja rintangan, apa sahaja, tuan-tuan, ujian, cobaan, tuan-tuan, tak merubah mereka. Tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia adalah benteng yang kukuh. Kejahatan adalah benteng yang hina yang tidak dapat melindungi penghuninya. Manakala, tuan-tuan, kejahatan ini lawan dengan takwa. Takwa ni benteng yang kukuh. Orang yang tidak bertakwa, ia merupakan satu kejahatan benteng yang hina yang tidak dapat melindungi dan tidak dapat menjaga sesiapa sahaja yang bernaung di dalamnya. Maksud, tuan-tuan, selain daripada takwa ni, dia bukan benteng yang kukuh. Dia tak kuat. Ingatlah bahawa takwa itu dapat memutuskan semua kesalahan. Orang yang pernah melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada dosa kepada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innal hasanati yudhhib nas-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghilangkan, melenyapkan kejahatan. Orang yang sebelum ini melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pada mulanya dia penuhi dengan dosa, pendosa, menanggung dosa. Kemudian dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengampuni segala dosa-dosa dia menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Ya. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa pada Allah Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada seseorang. Umar bin Abdul Aziz, dia tulis surat kepada seseorang. Aku mewasiatkanmu untuk bertakwa kepada Allah yang tidak menerima selain daripada takwa. Umar bin Abdul Aziz ditulis surat kepada seseorang, dia tulis surat, aku wasiatkan kepada kamu bertakwalah kepada Allah kerana Allah Ta'ala tidak menerima selain daripada takwa. Tidak mengasihi selain mereka yang bertakwa. Allah tidak kasih hanya
Allah SWT tidak kasih melainkan hanya kepada orang yang takwa pada Allah. Fa innaha min taqwal qulub. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang mempunyai keimanan yang tidak berubah, keimanan dia, ketakwaan dia, tawakal dia kepada Allah, keyakinan dia kepada Allah SWT, Allah Ta'ala kasih kepada dia. Inna Allah yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kepada orang yang membuat kebaikan. Inna Allah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya Allah SWT, Inna Allah qaribun minal muhsinin. Allah SWT dekat dengan orang yang melakukan kebaikan dan tidak memberi pahala kecuali kerana takwa. Nakkan pahala tuan-tuan, dengan takwa pada Allah. Tanpa takwa tak akan dapat pahala daripada Allah Ta'ala. Sesungguhnya orang yang menasihati dengan takwa itu banyak. Kata Umar bin Abdul Aziz, ramai orang yang boleh mewasiatkan, memberi nasihat dengan takwa, ramai. Namun mereka yang melakukannya sedikit. Namun tuan-tuan, orang yang takwa kepada Allah Ta'ala ni tak ramai. Ustaz ramai, asatizah ramai, tok guru ramai, syekh ramai. Ustaz-ustaz yang ada ramai. Dia boleh nasihat kepada orang, tapi tuan-tuan, belum tentu lagi dia itu takwa pada Allah. Seorang ustaz, dia ceramah setengah jam, 40 minit. Ataupun tuan-tuan, sejam setengah. Ada soal jawab pula. Belum tentu lagi dia benar-benar takwa pada Allah SWT. Kerana dalam hadis tentang ulama dan tentang ilmu dan ulama ada menyebut jenis-jenis ulama. Ada ulama, dia mengajarkan kepada orang ilmu dan dia mengajarkan ilmu. Ada ulama, dia ada ilmu, dia amalkan ilmu, tetapi dia tidak mengajarkan kepada orang. Ada ulama, dia mengajarkan kebaikan kepada orang. Orang ambil kebaikan, orang dengar nasihat dia, tetapi dia ulama, dia membinasakan diri dia, iaitu dengan tidak mengamalkan apa yang dia ajar. Maka tuan-tuan, kata Umar bin Abdul Aziz, ramai orang yang boleh nasihat takwa, jadilah orang yang baik boleh, tapi belum tentu dia itu dapat amalkan apa yang dia ajarkan, yang dia sampaikan, yang dia nasihatkan, yang dia wasiatkan. Belum tentu lagi dia dapat mengamalkan. Seperti mana tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman tentang ahli kitab. Ahli kitab Yahudi ni, di kalangan mereka ini tidak beriman, mereka menolak baginda Nabi SAW. Tapi dia kata kepada mereka yang memeluk agama Islam, ataupun yang orang Islam, dia kata, berpeganglah kamu dengan Islam, percayalah kamu, ikutlah kamu Nabi Muhammad SAW. Tetapi Yahudi ini sendiri tidak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, Allah Ta'ala berfirman, atamuruna an-nasa bil bir. Kamu menyuruh orang melakukan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kamu lupa diri kamu. Lupa diri kamu ni maksud dia apa? Maksud dia sendiri tidak amalkan apa yang dia sampaikan. Ini tuan-tuan kena muhasabah lah. Asatizah, ustaz-ustaz yang mengajar, dia kena muhasabah. Dia kena balik rumah, cari cermin diri dia. Berapa banyak dah yang telah aku amalkan, yang aku ajarkan kepada orang, yang aku amalkan, berapa banyak? Wa antum tatluna al-kitab, dan ahli kitab Yahudi ni dia membaca kitab Taurat, kitab Injil, Yahudi Nasrani, tetapi dia tuan-tuan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Nak beriman kepada Allah, syarat beriman kepada Allah iaitu kena mencintai, menerima baginda Nabi SAW sebagai utusan Allah, bersaksi bahawa Nabi Muhammad SAW ni adalah pesuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua tuan-tuan jadi orang yang takwa pada Allah. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, pada hari kiamat manusia dikurung dalam satu tempat. Di akhirat ini, manusia ni akan dikurung dalam satu tempat. Manusia semua, kata Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, manusia ni pada hari kiamat akan dikurung, akan diletakkan dalam satu tempat. Lalu seorang penyeru memanggil,
maka ada seorang penyuruh yang memanggil. Biasanya penyuruh ni adalah malaikat al-kiram, malaikat yang mulia. Maka penyuruh itu menyeru, di manakah orang yang bertakwa? Di mana orang yang takwa pada Allah? Di mana orang yang bertakwa pada Allah? Maka mereka akan berdiri dalam naungan Tuhan. Allah SWT tidak akan menghalang dan menutup mereka. Kemudian bila mana diseru, di manakah orang yang takwa kepada Allah Ta'ala? Maka mereka berdiri, dan mereka berdiri itu di dalam naungan Allah SWT. Pada hari kiamat ni tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhilluhu. Hari di mana tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghalang dan Allah Taala tidak menutup mereka. Aku bertanya, siapakah yang dimaksudkan dengan orang yang bertakwa? Kemudian ditanya, siapakah orang yang dimaksudkan ni, orang takwa ni siapa? Dia menjawab, suatu kaum yang menjaga dirinya daripada syirik kepada Allah. Orang yang takwa ni adalah orang yang dia ini menjaga diri dia daripada menyekutukan Allah Ta'ala, dan menjaga diri dia daripada menyembah berhala. Dia tidak menyembah berhala, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi ta'ala, hanya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang akan berjalan menuju ke syurga. Bila mana diseru, kerana manusia ni pada hari kiamat akan berada dalam, maknanya dikurung satu tempat. Bila mana diseru, di manakah orang yang bertakwa, maka dia akan bangun. Orang yang bertakwa akan bangun dan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mereka akan berjalan ke syurga Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli syurga, dapat memasuki syurga Allah Ta'ala dengan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Baik, unsur-unsur takwa. Ali bin Abi Talib mendefinisikan takwa dengan takut kepada zat yang maha perkasa. Kata Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, radhiyallahu anhu, takwa ni takut kepada zat yang maha perkasa, iaitu Allah Ta'ala. Melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan dia buat. Puas dengan rezeki yang sedikit, dan qanaah, rasa cukup dengan rezeki yang sedikit, dan menyiapkan diri untuk menghadapi hari kemudian. Dia lakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dia rasa cukup dengan apa yang dia dapat, nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Kemudian dia mempersiapkan diri dia untuk menghadapi hari kemudian, iaitu dengan segala amal saleh, dengan taubat kepada Allah, dengan keimanan yang sempurna. Dengan demikian, Ali telah menjadikan takwa terdiri daripada 4 unsur, iaitu yang pertama, takut kepada zat yang maha perkasa. Takut kepada zat yang maha perkasa menuntut seorang hamba merasa diawasi oleh Allah SWT dalam setiap gerak dan diamnya. Takut pada Allah, tuan-tuan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ma huwal ihsan? Ihsan tu apa, tuan-tuan? Ihsan ni an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu kita sebagai hamba, tuan-tuan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kita menyembah Allah, mengabdikan diri kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, ya, kalau kita tidak dapat melihat Allah, memang kita tak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, maka kita yakin, kita percaya bahawa Allah mengawasi setiap gerak-geri kita. Allah SWT memerintahkan kita untuk takut kepadanya dan melarang kita takut kepada selainnya. Allah SWT berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin.
Sesungguhnya pembawa berita yang demikian itu adalah syaitan yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya kaum kafir musyrik. Syaitan ini tuan-tuan, dia menakut-nakutkan kaum muslimin. Jangan pergi berperang, jangan bersedekah. Kerana dengan kamu bersedekah, berinfak, mengurangkan harta kamu. Macam-macamlah tuan-tuan, syaitan membisikkan, menghasut, menggoda dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَخَافُوهُمْ, janganlah kamu takut kepada mereka. Takut hanya kepada Allah. Wa khafuni in kuntum mu'minin, tetapi takutlah kepadaku. Jangan cuaikan perintahku jika kamu betul-betul orang yang beriman kepada Allah SWT. Surah Al-Imran ayat 175. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tuan-tuan perkongsian yang dapat saya kongsikan dengan tuan-tuan, puan-puan, untuk jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang untuk kuliah pada kali ini, iaitu pada hari Khamis, minggu yang kedua, 8 Oktober 2020. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan perkongsian ini kita dapat memberikan, ianya dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan semua yang dengar, dan juga kepada diri saya. Mudah-mudahan kita semua dapat menjadi hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan dengan nasihat yang diberikan oleh Khulafa Ar-Rashidun, iaitu Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan juga Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu ajma'in, mereka ini semua telah diredai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan tuan-tuan apa yang dapat kita dengar pada malam ni tuan-tuan, mudah-mudahan menjadikan kita tuan-tuan, menyedarkan kita, mudah-mudahan dapat menambahkan keimanan kita. Moga-moga Allah SWT merahmati kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita untuk kita benar-benar memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, sekira cukup. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jikalau ada salah dan silap datang daripada kekurangan, kejahilan dari saya, insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.